Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi jumpa minggu ini untuk pelajaran sirah. Okey, kita dah masuk pun pelajaran yang kedua iaitu peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yathrib. Okey, dekat sekolah kita dah habis pun unit yang pertama iaitu situasi, masa dan sebab Nabi perlu berhijrah. Okey, kamu boleh rujuk modul PDPR kamu muka surat 1. Okey, apa yang ada dalam unit pertama tu? Ada pengertian hijrah. Ada 3 maksud hijrah daripada 3 segi iaitu daripada segi bahasa, segi istilah dan juga sejarah Islam. Okey, dalam unit pertama juga ada tulis sebab kenapa Nabi perlu berhijrah. Okey, hari ini insyaAllah kita akan masuk unit yang kedua. Dalam pelajaran yang kedua iaitu layanan Raja Habsyah. Okey, dalam buku kamu tu, muka surat 1 tu, dia ada tulis orang Islam pernah berhijrah sebanyak 2 kali iaitu ke Habsyah dan ke Yathrib iaitu Madinah sekarang. Okey, kita nak tengok dulu hijrah kali pertama berlaku pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian. Apa maksud tahun ke-5 kenabian? Tahun ke-5 kenabian ni bermaksud 5 tahun selepas Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Okey. Terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan diketuai oleh Uthman bin Affan dan mereka berada di Habsyah selama 3 bulan. Okey, ini adalah hijrah kali pertama. Okey, untuk hijrah kali kedua pula berlaku pada tahun ke-7 kenabian iaitu 2 tahun selepas hijrah kali pertama, terdiri daripada 83 orang lelaki dan 27 orang perempuan diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Okey, kena boleh beza antara hijrah pertama dan hijrah kedua. Kalau hijrah pertama berlaku pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian. Ada berapa orang? 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Tetapi kalau hijrah kali kedua ada 83 orang lelaki dan 27 orang perempuan. Siapa ketua hijrah yang pertama? Nama apa? Uthman bin Affan. Okey, hijrah yang kedua nama dia ialah ketua dia Ja'far bin Abi Talib. Okey, kita tengok pula untuk seterusnya. Kehadiran orang Islam ke Habsyah diterima baik Raja An-Najasyi yang memerintah Habsyah ketika itu. Baginda berjanji untuk memberi perlindungan kepada orang Islam. Baginda juga dikenali sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Okey. Ketika umat Islam sampai dekat Habsyah, raja yang memerintah tentu nama dia Raja An-Najasyi. Okey, Raja An-Najasyi ni dikenali sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Okey, bila mereka sampai tu, raja tu berjanji untuk memberi perlindungan kepada orang Islam. Okey, orang-orang Quraisy berasa bimbang apabila kedatangan orang-orang Islam disambut baik oleh Raja An-Najasyi. Lalu mereka telah mengutuskan Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk berbincang dan menyampaikan pelbagai hadiah kepada Raja An-Najasyi dengan harapan orang-orang Islam diusir dari Habsyah. Okey, bila orang-orang Quraisy tahu orang-orang Islam yang telah berhijrah ni daripada kota Mekah tadi ni sampai ke Habsyah, diterima baik oleh Raja An-Najasyi, mereka rasa takut dah. Mereka kata macam mana saat gini kalau Islam ni dah sampai ke Habsyah? Apa nak jadi dengan agama kita ni? Tak boleh jadi ni. Jadi, mereka pun utuskan 2 orang iaitu nama Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk jumpa Raja Najasyi ni. Dia cerita pasal orang Islam dan pergi bagi hadiah ke Raja Najasyi. Dengan harapan apa? Dengan harapan Raja Najasyi tak suka ke orang Islam dan halau umat Islam keluar. Tapi Raja Najasyi percaya tak? Raja An-Najasyi telah menolak permintaan utusan-utusan tersebut setelah berpuas hati mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib tentang agama baharu mereka iaitu agama Islam yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Okey, Raja Najasyi tak percaya pun apa yang dibawa tadi oleh Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi dia panggil ketua hijrah yang kedua iaitu Ja'far bin Abi Talib. Dia tanya macam-macam, tanya pasal Islam lah. Lepas tu Ja'far ni pun cerita lah dekat Raja Najasyi pasal Islam ni yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi
kemungkaran. Okey. Penyebaran Islam di Habsyah diteruskan tanpa gangguan daripada orang Quraisy lagi dan dapat diterima dengan lebih baik setelah Raja Najasyi juga turut memeluk Islam. Jadi bila Raja Najasyi tak percaya apa yang dibawa oleh orang Quraisy tadi tu, jadi Islam pun tak ada masalah dah lah nak tersebar di Habsyah pula. Jadi penyebaran agama Islam tu semakin meluas apabila Raja Najasyi tu sendiri masuk Islam. Okey, ni info tambahan dalam buku. Habsyah sekarang dikenali sebagai Utopia. Okey, kamu boleh kalau kamu boleh Google tengok negara nama Utopia. Utopia tu lah nama dulu dia ialah Habsyah. Okey, Raja An-Najasyi menangis sehingga membasahi janggutnya setelah Ja'far bin Abi Talib membaca permulaan ayat daripada surah Maryam. Okey, pada satu hari, Ja'far bin Abi Talib, iaitu ketua hijrah yang kedua tu, dia telah membaca surah Maryam. Okey, dia baru baca je ayat pertama iaitu Kaf ha ya ain sad. Dengar je Ja'far bin Abi Talib baru baca ayat pertama ni. Raja Najasyi ni pun dah teriak sampai basah habis janggut dia. Okey, itu saja untuk minggu ni. Ustazah ada sediakan latihan dekat link dalam WhatsApp. Kamu tolong jawab bila-bila masa je kamu ada kelapangan. Okey, insyaAllah kita akan jumpa selepas cuti di sekolah. InsyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.